Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca kolon boleh? Fatihah kolon, ingat lagi. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mai pilih ingat. Sekali. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ingat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Tu ingat balik. Qulun sesaja je. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini, pagi Ahad seperti biasa, kita dapat sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat yang pertama untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita untuk hadir. Yang mana setiap kali kita hadir, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita dan menaikkan darjat kita. Mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat lagi kita hadir untuk mendengar mendengar majlis-majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa tak ingatlah bahasa Arabnya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pemudahkan bagi jalan untuk ke syurga. Tu kelebihan orang datang untuk menuntut ilmu. Jadi pasang niat siap-siap untuk datang ke masjid ni. Pertama, untuk solat berjemaah. Kedua, untuk i'tikaf. Dan ni i'tikaf dah? Belum. Yang belum ni i'tikaf, nawaitul i'tikaf hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kita mendengar majlis-majlis ilmu, tazkirah. Kalau pagi tu biasanya kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu antara tujuan adalah untuk membetulkan amalan kita, menambahkan suka kita kepada beribadat, untuk lebih lagi untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi seperti biasa pada pagi Ahad ni kita dalam kata subjek ulumul Quran. Ulum Quran kita dah bincangkan sebelum ni tentang ulum Quran, apa dia ulum Al-Quran. Jadi sebelum kita meneruskan lagi majlis ilmu kita ni, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan ganjaran kepada kita sebab kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Sebelum tu, Ahli Ubusa, Tuan Pengurusi Masjid, Cik Umar Isa bin Jolan, pegawai-pegawai syarak, ahli jabatan kuasa, pemimpin-pemimpin kampung yang hadir pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, ulang balik apa itu ulumul Quran. Apa dia? Minggu lepas kita dah belajar tentang fasa-fasa penurunan Al-Quran. Minggu sebelum tu kita dah belajar tentang apa itu wahyu, dan sebelum tu kita dah kenal apa dia Al-Quran. Ulang minggu lepas punya pelajaran. Apa dia fasa-fasa penurunan Al-Quran? Yang pertama adalah daripada Lauh Mahfuz, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz. Kita tak tahu lah kaedah dia macam mana. Kemudian daripada Lauh Mahfuz tu kita pun dah terang dah. Lauh Mahfuz tu apa? Satu tempat lah, satu tempat. Kemudian daripada Lauh Mahfuz itu ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia, dan daripada langit dunia itulah beransur-ansur turun kepada Nabi SAW mengikut keadaan dan ikut masa-masa tertentu. Jadi minggu ni kita sambung lagi, iaitu bagaimana selepas dah turun dekat Baitul Izzah tu, bagaimanakah proses penurunan wahyu kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha' innahu aliyyun hakim." Surah Asy-Syura ayat 51. Maksud dia, dan tidaklah layak bagi seorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, iaitu sama ada diberi ilham mahupun mimpi, atau dari sebalik tabir, atau dengan diutuskan utusan malaikat, lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha tinggi keadaannya, lagi Maha bijaksana. Ini ayat Al-Quran yang menerangkan tentang proses ataupun kaedah atau cara penurunan wahyu daripada langit ke Nabi SAW. Bila cakap langit ni, tak tahulah ke atas ke bawah. Ini langit-langit yang tak tahu nak cakap. Okey. Pertama tadi kalau kita tengok ayat tu, pertama adalah dengan jalan wahyu. Kecuali dengan jalan wahyu, sama ada diberi ilham ataupun mimpi. Itu pertama. Awwalu ma badi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fin naumi. Wahyu pertama yang fakana la yara ru'yan illa ja'at mathalu falaqus subhi. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui mimpi yang benar. Mimpi benarlah. Itu sebablah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermimpi kecuali mimpi itu muncul seperti cahaya di waktu subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ar-ru'ya as-salihah juz'um min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar adalah salah satu daripada tanda 40 tanda kenabian. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu pertamalah. Yang pertama adalah melalui wahyu. Yang kita tengok kalau kita pernah dengar, mula-mula Nabi SAW mendapat wahyu, iaitu pada surah Al-Muzammil. Mula Iqra kan. Iqra tu di guru Hira kan. Lepas tu antara itu memang Nabi dapat terus daripada malaikat lah. Kemudian pada suratul Muzammil, antara surah-surah yang pertama diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang antara yang pertama adalah surah Al-Alaq, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian adalah surah Al-Muddathir, kemudian surah Nun, kita dah sebut dah dululah. Kemudian yang seterusnya adalah surah Al-Fatihah. Itu khilaf lah. Ada ulama kata Fatihah dulu. Pada surah Al-Muzammil, apa ayat tu? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad qawlan thaqila. Satu wahyu yang sangat berat. Okey. Tu situlah maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui perantaran wahyu. Kemudian dari sebalik tabir. Ni hijab lah, hijab yang seperti kita tengok. Nah, kisah Nabi Musa AS, bagaimana Nabi Musa AS panjat gunung Tursina untuk berjumpa atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bercakap terus dengan Nabi Musa. Itu bersebalik adalah di sebalik hijab. Ini ada beberapa nabi sahaja yang Allah bercakap terus dengan nabi itu tersebut. Antaranya adalah Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kemudian adalah Nabi Muhammad lah kan. Pada peristiwa Mi'raj, Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat sini perbahasan ni panjang. Perbahasan panjang. Allah bercakap-cakap dengan manusia, itu sifat kalam, tauhid. Itu tauhid lah. Allah bercakap macam mana? Wallahu a'lam. Adakah dengan bersuara? Wallahu a'lam. Adakah dengan Allah tu ada mempunyai pita suara? Tidak. Allah tidak bercakap dengan apa-apa alat pun. Tak pakai pita suara. Pita suara ditekak lah. Tak pakai kerongkong, tak pakai lidah, tak pakai mulut. Itu Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi Allah bercakap dengan Nabi Musa bila kaifiah lah, tanpa ada apa-apa cara. Allah bercakap dengan Nabi Muhammad pun sama juga. Kelebihannya adalah kenapa Allah bercakap macam tu? Kelebihan pula. Tak adalah. Maksud nak cakap ini adalah kaedah macam mana wahyu diturunkan. Pertama tadi adalah melalui wahyu. Wahyu turun sendiri. Wahyu tu bukan wahyu turun sendirilah. Wahyu itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mimpi ataupun ilham. Kedua, kaedah dia adalah melalui Allah sendiri bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dengan diutuskan utusan iaitu malaikat kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap Nabi adalah malaikat-malaikat yang mendampingi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril lah ketua para nabi, maka diutuskan ketua para malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah baca sejarah Nabi Nabi Idris kan? Nabi Idris. Siapa yang mendampingi Nabi Idris adalah malaikat maut, malaikat Israel. Dia sayang pada Nabi Idris. Dan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Itu kaedah, tiga cara penurunan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Asy-Syura. Kemudian pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis. Orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah kaedah Nabi menerima wahyu? Lalu Sayyidatina Aisyah cakap, tahyanan ya'tini mathalu salatil jaras wa huwa asyad. Ni bukan Sayyidatina Aisyah cerita. Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah cerita. Silap. Ahyanan ya'tini mathalu salatul jaras wa huwa ashadduhu alayya fayafsimu anni wa qad wa'ati anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al malak fayukallimuni fa'a anhu ma aqul. Ini Nabi cakap, terkadang-kadang wahyu turun dengan diiringi oleh suara loceng, dan ini adalah cara yang paling keras. Kemudian wahyu juga turun dengan cara menghancur leburkan kesedaranku,
tapi aku boleh sedar apa-apa yang diwahyukan dan aku hafal akan wahyu tersebut. Dan kemudian di waktu lain, kadang-kadang wahyu turun dan dibawa oleh malaikat Jibril dengan menjelma sebagai manusia biasa di hadapanku, dan ia berbicara denganku dan aku mengikut setiap perkataannya. Dekat sini kita dapat faham ada satu cara penurunan wahyu yang berat untuk Nabi SAW, iaitu kadang-kadang bila Nabi SAW duduk, tiba-tiba Nabi SAW terdengar akan suara seolah-olah suara loceng lah di samping penurunan wahyu tersebut. Ini Nabi kata, ini kaedah yang bukan kaedah lah, cara penurunan yang paling keras yang pernah Nabi rasa. Kalau tak silap saya, seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Umar, satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar, dan biasa kita dengar Sayyidina Aisyah pernah memangku kepala Nabi SAW. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ni peha bertemu peha. Mana peha Nabi itu duduk macam apa, duduk rapat, bertindih. Bertindih dengan Sayyidina Abdullah bin Umar punya peha. Lalu turunnya wahyu yang berbentuk macam inilah, berbentuk ada suara loceng. Tapi hanya Nabi je dengar, orang lain tak dengar. Hanya Nabi saja dengar. Maka masa itu Sayyidina Abdullah bin Umar kata apa? Rasa-rasa macam nak patah tulang peha. Nabi tindih masa tu. Nak kata masa Nabi tu menahankan, berat menahankan sakit, menahankan apa lagi tu? Menahankan itulah. Bahawa masa tu waktu memang sangat berat untuk Nabi SAW. Itu yang kita baca tadi surah Muzammil, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Berat sungguh. Tapi kat sini ulama bahas beratnya mana? Pertama ulama kata berat dari segi memang beratlah. Wahyu ni turun memang beratlah. Berat. Kedua dari segi tanggungjawab nak melaksanakan Al-Quran tu. Memang pun sama juga berat. Dan pada satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu sejuk, Madinah sejuk. Siapa pun selalu pergi Madinah. Waktu sejuk tu sejuk betul. Kan? Pernah pergi kan? Umrah. Waktu sejuk memang sejuk betul, bukan sejuk macam kita ni. Sejuk. Saya pergi umrah 2008. Saya lalu depan yang bawa jaga pintu tu. Ingatkan okeylah duduknya, rupa meninggal masa tengah duduk sebab sejuk sangat, terlampau sejuk. Sayyidatina Aisyah kata apa? Pada waktu itu turunnya wahyu yang bentuk macam ni, loceng ni. Tapi bukan bentuk loceng, jangan faham tu. Suara loceng. Jadi masa tu berpeluh Nabi SAW menahankan beratnya wahyu yang diturunkan. Ni kata dalam kitab lah. Kaedah macam mana tu wallahu ta'ala serah pada Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan Nabi SAW bukan semua ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu mudah-mudah aja. Mudah-mudah aja datang dapat dah relax tak. Menanggung Nabi SAW keberatan wahyu untuk disampaikan kepada kita. Berat. Apa yang berat kita hadap? Pikul yang sampai boleh berpeluh. Apa berat? Batu berat. Tak berat, sekejap ni tak rasa berat kan. Apa yang kita angkat pikul letak ke bahu kita boleh peluh. Kalau berjalan pergi balik tu memang peluh lah. Tapi kalau setakat pikul duduk rasa tak ada peluh kan. Kecuali tapi Nabi SAW sampai berpeluh. Musim bila? Bukan musim panas. Musim sejuk. Musim sejuk. Madinah musim sejuk memang sejuk. Maka berpeluh. Berpeluh Nabi SAW. Dan kadang-kadang turun wahyu tu menghancur leburkan kesedaran. Nabi mamai. Nak kira bahasanya lah. Bukan Nabi mamai mabuk tidak. Maknanya turunnya ayat Al-Quran tu membuatkan Nabi mamai. Tapi dalam pada masa sama bukan Nabi hilang ingatan, tidak. Nabi mamai tu pun dia boleh hafal ayat yang diturunkan. Maksudnya berat tu ayat tu. Maksudnya beratnya wahyu yang diturunkan pada waktu itu. Dan pada ketika lain, ini kaedah mudah, cara mudah bagaimana wahyu disampaikan kepada Nabi SAW adalah melalui malaikat. Kalau melalui malaikat, insya-Allah mudah. Malaikat pun ada dua cara malaikat Jibril. Pertama dalam bentuk malaikat Jibril sendiri,
Seperti yang ditunjukkan dalam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan kedua adalah melalui bentuk manusia. Ini biar famous. Dalam bentuk manusia, malaikat munculkan diri. Kat mana selalu kita tengok? Pada hadis-hadis Nabi berkaitan dengan iman. Malaikat Jibril tanya, apakah itu iman? Lepas tu Nabi SAW jawab. Lepas tu malaikat kata betul. Apa itu Islam? Nabi SAW jawab. Malaikat kata betul. Apa tu ihsan? Nabi SAW jawab. Malaikat kata betul. Itu malaikat lah. Malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Tadi tak heranlah kalau jin pun boleh bentuk manusia kan. Malaikat pun boleh. Jadi kalau kaedah ini penurunan wahyu tu, maka mudahlah untuk Nabi. Kat situ kita faham kaedah penurunan Al-Quran. Ada yang kalau melalui Al-Quran, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, pertama diberi secara ilham. Yang itu dah ilham tu termasuklah yang bunyi loceng tu, atau mimpi, atau sebalik tabir. Sebalik tabir saya cakap tadi lah. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap sendiri dengan Nabi, dan kemudian melalui perutusan malaikat. Okey. Itulah cara kaedah penurunan Al-Quran. Tak banyak. Tapi nak bagi tahu bahawa itulah kaedah bagaimana selepas Al-Quran dikumpulkan di Baitul Izzah, maka diturunkan selama 23 tahun itu sedikit demi sedikit kepada Nabi SAW melalui beberapa kaedah yang tersebut. Dan ada ulama mengatakan 7 cara, tapi lebih kurang sama je, melalui perantaraan malaikat ataupun tidak melalui perantaraan malaikat. Kalau melalui perantaraan malaikat, maka Nabi SAW mudah, dia tak penat, tak sakit. Tapi kalau tanpa perantaraan malaikat, maka wahyu itu agak berat. Berat dari segi nak pikul wahyu tersebut. Dan ulama kata lagi dari segi nak mengamalkan wahyu tersebut. Baik, habis. Dan insya-Allah kita akan mengaji surah An-Nasr. Inna idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, boleh buka Quran. Tak banyak dikisahkan tentang bagaimana Al-Quran ini diturunkan. Tapi kita boleh dapat tahu melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi saya baca dan hadis-hadis Nabi SAW. Untuk surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath, antara surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Surah An-Nas, idza jaa nasrullah. Ada beberapa ayat yang dikhilafkan ataupun ulama berbeza pendapat mengenai apakah surah atau ayat yang terakhir diturunkan. Itu ayatlah. Tapi kalau surah terakhir termasuklah idza jaa nasrullah ini diturunkan, adalah antara surah yang terakhir diturunkan. Bila turunnya? Turunnya ketika hari tasyrik. Hari tasyrik. Bila hari tasyrik? 12, 11, 12, 13 Zulhijjah. 10 raya kan? 10 Zulhijjah raya. 11, 12, 13. Mabit Mina. Ketika itulah surah An-Nas ini diturunkan. Ketika haji wada'. Haji wada' apa? Haji yang terakhir lah Nabi SAW menunaikan haji. Nabi SAW tak banyak tunaikan haji, 2 kali. Ini adalah haji yang terakhir. Dan selepas diturunkan ayat ini, maka berlakulah seperti yang biasa kita dengar, khutbah wada'. Khutbah wada' tu kan, ada orang wida', ada wada'. Khutbah wada' yang panjang tu, lepas turun ayat ni. Turunnya surah An-Nasr ni menyebabkan ramai daripada, bukan ramai, ada segelintir para sahabat
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ketajaman akal fikirannya, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, termasuklah Sayyidina Abdullah bin Abbas, termasuklah Sayyidatina Fatimah. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada mereka bahawa inilah adalah tanda-tanda bahawa Nabi akan wafat. Turunnya surah ini maka menunjukkan bahawa ini adalah tanda-tanda akhir bahawa Nabi SAW akan wafat. Sahabat ni ada yang jadi ulama, ada yang tak jadi ulama. Tu para sahabat. Sahabat dari segi kategori bermasyarakat macam kita. Ada yang pandai, ada yang tidak. Tapi dari kelebihan mereka, mereka sangat lebih daripada kita. Pasal mereka duduk dengan Nabi. Sehingga kan ada ulama mengatakan, kalaulah kita ni ditakdirkan hidup dengan Nabi, memang sebenarnya kita dah ditakdir pun hidup dengan Nabi. Tapi sebenarnya pasal kita tak layak, tu tak layak tu yang kita duduk, tu ulama dah kat belah. Tak berani nak cakap saja macam tu. Maksudnya kita ni memang tak layak pun duduk masa dengan zaman Nabi. Baru kena rotan sikit dah marah, baru kena marah sikit dah sedih. Zaman Nabi mana sahabat-sahabat Nabi semua hati kental. Semua tak kira lah. Macam minggu lepas kita cakap kan, arak kata buang, habis. Tonggang time tu juga kita berkira-kira lagi. Simpanlah sikit. Sahabat Nabi tak ada. Dan surah ini adalah sebanding 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, 1/4. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada apa-apa, tak boleh hafal Quran sepanjang, faham dari segi umur dah tak boleh dah. Bukan tak boleh, dah tak kuat nak usaha sebenarnya. Apalah yang pendek-pendek ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Hafal. Jangan tak ada hafal langsung. Ingat Nabi SAW mengatakan, siapa yang tak ada dalam rongga dia satu pun ayat Quran yang dia hafal, maka seperti rumah yang runtuh. Dia tu macam rumah runtuh. Ada faedah rumah runtuh? Rumah runtuh apa boleh jual? Kayu je lah. Kalau kayu. Kalau rumah batu, runtuh, batu pun tak boleh jual. Hafal sikit-sikit. Hafal yang jujur surah-surah yang selalu kita baca. Hafal dengan betul lah. InsyaAllah. Okay, kita baca surah. Surah An-Nas ni, kalau ikut ranking kiraat, tak ada lah. Tak ada. Patut minggu ni kita belajar kiraat Abu Amr. Tapi pasal tak ada, kita langkau lah minggu depan. Qul ya ayyuhal kafirun. InsyaAllah. Okey, surah An-Nas. Apakah perkara-perkara penting yang perlu tuan-tuan, puan-puan perhatikan pada surah An-Nas ni? Ni surah An-Nas ni senang, tapi banyak mistik. Pertama, tengok dulu. Yang pertama adalah pada perkataan Al-Fath. Ada fa, ta dengan ha. Ni susah. Ada fa, ada ta dan ada ha. Sebagian orang buat wal fat, dah habis. Ataupun wal fat, tu ta. Dia sekarang ada ha. Sekejap lagi kita belajar. Ni tahu dulu kat mana mistik atau kesalahan yang sering-sering berlaku. Pertama tadi, sorry, melangkau balik. Ja'a. Ja'a tu selalu orang baca pendek. Ni mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Maka perlu baca dengan 4 harakat. Apa tu al-fath? Kemudian pada perkataan fasabbih. Ada dua biasanya orang baca salah. Pertama, fasabbih. Dia baca dengan bih. Macam alaihim. Fasabbih alaihim. Ni semua namanya imalah. Yang bunyi a ni, dalam kaedah bacaan kita panggil imalah. Memeringkan baris atas ke baris bawah. Tapi tak total pada bawah. Di tengah-tengah. Baris atas, baris bawah, tengah-tengah. Alaihim. Fasabbih. Ataupun kalau dia tak buat macam tu, dia akan tukar ha pedas tu kepada ha simpul. Fasabbih. Ditekankan. Ha ni, ha pedas ni jangan tekan. Jangan ditekan. Kita keluarkan angin. Fasabbih biham. Fasabbih biham.
Susah memang susah lah. Susah memang susah. Kena berlatih lah. Dan kemudian ini lagi susah. Kalau tadi fath, ini wastaghfir. Tekan pula. Wastaghfir. Taufir. Fa ra ha. Fir. Fir. Lepaskan angin tu. Fir. Okey. Okey, kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji tu betul tu, okey tu. Baca kuat-kuat sikit. Saya nak dengar salah. Saya tak nak dengar betul. Saya nak dengar salah. Kuat-kuat sikit baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. 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 Angin tu lawan. Fath. Fath. Angin bukan angin simpul. Dia angin pedas, angin pedas. Faham tak angin pedas? Faham pedas? Kau tak faham, balik ni pergi petik cili. Bagi faham betul-betul. Dia kena mengalami situasi tu. Fath. Fath. Jangan lambat-lambat, nanti tak edit. Fath. Keluar terus. Dia sebenarnya senang. Pasal ta dah berangin. Ta sifat dia ada hamas. Kemudian tambah lagi ada hamas. Angin tu loncos je. Angin tu loncos kan. Fath. Jangan tarik. Maksudnya angin dalam mulut tu jangan tarik. Lepas je. Fath. Jangan fach. Tu ca. Fath. Okey. Iza sekali Iza ja'ana. Silap. Ana. Jangan iza ja'a naus. Bukan no. Na. Iza ja'a na nipis Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ada angin. Nipis. Wa nipis. Masuk ni nipis mana? Ustaz nipis tebal. Macam mana Ustaz? Bila nipis mulut senyum sikit. Bahasa mudahlah. Mulutnya senyum sikit. Senyum macam mana senyum? Gitulah. Senyum sikit je, jangan banyak. Jangan. Tu tak jadi ni. Jangan. Tu sengih dah susah. Dia senyum sikit. Tengok sini nipis macam mana? Wa. Buka mulut. Wa. Jangan wa ra'ai kan. Wa ra'ai bukan wa. Wa ra'aitan nun sabdu dengung. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Salah kat mana tu perasan? Pertama pada nun sabdu. Nun sabdu apa? Wajibul gunnah. Dengung dua harakat. Kemudian yadkhulu ada qalqalah. Boleh. Satu lagi afwaja. Ada alif, mad iwad, dua harakat, dua harakat. Lagi sekali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, hati-hati tu. Kalau Quran sendiri, bawa pensel lain kali. Tandakan mana yang salah. Ustaz, dosa Ustaz tulis Quran. Contoh-contoh Quran. Quran sendiri bermaksud Quran yang digunakan untuk belajar atau guna sendiri. Boleh. Quran wakaf majid tak boleh. Kalau siapa yang ambil Quran wakaf, jangan pandai-pandai tu tulis. Titik pun jangan letak. Kecuali kalau memang tak ada titik. Letaklah titik. Hati-hati ni. Fasabbih. Bi.
batu angin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lepaskan angin. 1 2 3. Jangan firhu, tak nak. Keluar angin je. Dia ujung-ujung ni kita nak keluarkan sifat dia. Nak keluarkan sifat dia, bukan nak keluarkan baris dia. Sifat ha macam mana? Sifat ha macam mana? Atau makhraj dia kan? Jadi wastaghfir. Satu lagi, lupa, patutlah tak dapat. Okey. Fa ra mati. Sebelum dia baris bawah sama juga kena nipis. Macam mana nipis tadi? Senyum sikit. Mengaji tak boleh serius. Tak jadi. Senyum sikit. Wastaghfir. Baru boleh keluar ha tu. Kalau wastaghfir susah. Jadi fasabbih. Belum dah beh dah. Bukan beh, bih. Bih, tak apa. Bagus salah tu. Online boleh betul. Sekali. Sabdu Innahu kana tawwaba. Nun sabdu. Okey, kat sini 3 perkara lah kena tekan. Al-Fath, batu fasabbih dengan wastaghfir. Boleh. Okey, sama-sama baca sekali. Bismillah. Op. Kejap, sabar. Iza, keluar lidah. 3 huruf keluar lidah. Apa dia? 3 huruf yang kena keluar lidah. Pertama adalah huruf sa. Kedua adalah huruf zal. Sa, zal dan za. Sa, zal, za. Kaedah dia adalah kenakan hujung lidah ke gigi atas. Kenakan. Kalau yang pendek lidahnya. Kalau yang panjang boleh keluarkan sikit. Lidah, gigi keluarkan sikit. Keluarkan sikit. Pasal apa? Kalau kita tak buat macam tu, kalau huruf sa kita tak buat macam tu, dia akan jadi huruf sin. Kalau huruf zal, kalau kita tak keluarkan lidah, dia akan jadi huruf apa? Huruf zai. Kalau huruf za kita tak keluarkan lidah, dia akan jadi huruf apa? Huruf zai yang tebal. Huruf zai yang tebal. Tu hati-hatilah 3 huruf ni. Mesti keluarkan lidah. Ustaz tak boleh, kena keluarkan lidah. Okey, sekali iza aja. Bismillah. Nun sabdu 2 akad. Terus terus okey. Wastaghfir tu betulkan sikit lagi nipis, dia kena nipis. Wastaghfir sekali. Wastaghfir je lah. Fasabbih je. Bukan beh, bi. Terus okey dah, alhamdulillah. Mana yang saya cakap tadi, apabila surah ni diturunkan, maka para sahabat ada yang setengah-setengahnya yang diberi ketajaman akal yang mengetahui bahawa Nabi SAW hendak wafat. Itu ayat pertama tu, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau Muhammad berjaya menguasai negeri
Mekah. Maka sempurnalah agama Islam pada waktu itu. Sempurna Nabi SAW, bukan waktu itulah, sampai bila-bilalah. Sempurna Islam diturunkan ke atas muka bumi ini berdasarkan pada ayat itu. Maka para sahabat faham bahawa itulah detik-detik terakhir Nabi SAW hendak wafat. Baik. Minta maaf, hari ni kita berhenti awal lah. Tak berhenti awal pun, dah 40 minit dah pun. Okey, ada nak tanya apa? Faham penurunan wahyu tu? Yang minggu lepas tu fasa penurunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Tu 3 fasa. Yang ini daripada langit dunia macam mana nak turun kepada Nabi SAW. Melalui beberapa kaedah. Pertama, melalui perantaraan malaikat Jibril. Kedua, tanpa ada apa-apa perantaraan. Melalui perantaraan ada hadis Nabi SAW dan ada ayat Quran. Dan tanpa perantaraan pun ada hadis Nabi SAW dan ada ayat Quran. Dan kita faham kaedah yang paling berat untuk Nabi SAW tanggung apabila Al-Quran atau wahyu itu diturunkan adalah melalui atau cara dia apabila Nabi SAW dengar suara loceng. Bukan suara loceng tu wahyu, bukan. Wahyu. Tapi bila wahyu turun ada bunyi tu, yang bunyi tu. Kaedah macam mana bunyi tu wallahu alam lah. Bila bunyi tu maka Nabi akan rasa payah, berat. Okey. Ada tanya apa sebelum tu? Kita tutup Quran je, jangan tanya lain. Tanya lain pada subjek yang berkenaan. Okey, tak ada. Alright. Sebelum kita akhir, satu benda yang saya nak bagi, teka-teki. Teka-teki. Ayat Al-Quran. Ada berapa? Ahmad, ada yang sihat? Cari cepat. 1666. Dulu kereta bapak saya tu BAY 6666. Bila saya belajar jauh sikit, tapi dalam kitab Jawi ada tulis. Tapi bila kita belajar jauh, bukan jauh tak jauh mana pun. Bila kita belajar dalam ilmu, kita panggil ilmu fawasil surah. Saya pernah bagi tahu kan, fawasil surah ni adalah satu ilmu yang menerangkan tentang kepala ayat. Apa kepala ayat? Yang 1, 2, 3 tu. Nak tahu senang tu tengok pada suratul Fatihah. Ada ulama mengira bismillah sebagai satu ayat. Ada ulama mengirakan tak kira bismillah sebagai satu ayat. Digantinya kepada ghairil maghdubi alaihim. Itu satu ayat. Ini ulama fawasil. Ulama fawasil berselisih pendapat pada mengira ayat. Pasal masing-masing ada cara letak ayat tu. Maka kita seperti yang dalam Quran yang ada kita pakai ni, kita mengikut ulama Kufah. Ulama Kufah ni ulama apa? Belah-belah Iraq, belah-belah Baghdad dululah. Dia sebagai mengira ayat Quran sebanyak 6236. Nak sebutkan lupa kan? 6236. Okey, 6236. Okey, boleh. Tak ada teka-teki pun. Ustaz bagi, ustaz jawab. Tapi nak bagi, tulis. Ingat. Faham? Bismillah ada berapa orang? Bismillah ada? 10. 7. Bismillah ada berapa dalam Quran? Dah bagi dah itu lagi teka-teki. 114. Surah ada berapa surah? 114. Surah apa yang tak ada basmalah? Mana datang 114 bismillah tadi? Surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada satu surah. Ada 2 bismillah. Baik. Kalau tak ada apa-apa tanya, tak ada pertanyaan, saya mohon maaf atas kekurangan saya pada pagi ini. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan ilmu penyampaian. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan orang yang suka kepada ilmu. Nabi sebut 4 golongan bahagia, 1 golongan celaka. Kita sentiasa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam 4 golongan ni. Pertama, kun aliman. Ini biasa ustaz-ustaz cakap.
kun aliman, jadilah orang yang alim. Tak boleh jadilah muta'alliman, orang yang belajar. Tapi belajar ni ada syarat dia. Ada syarat dia. Pertama mesti ada buku. Kedua mesti ada pen. Ketiga tak boleh. Jangan rendahkan diri. Au mustami'an. Jadilah orang yang suka mendengar. Apa yang majlis ilmu? Tak bawa pen tak apa. Duduk dengar. Kadang-kadang dalam 20, satu mesti masuknya. Satu mesti masuk. Satu pun dah cukup dah ni. Dapat, kalau mengajar jadi cikgu, ada 3 objektif. Satu objektif tercapai, alhamdulillah. Itu dah cukup syukur dah tu budak-budak boleh faham tu. Dapat satu cukup lah. Au muhibban, tak boleh juga sibuk. Kita sibuk manjang-manjang jadi muhibban. Apa muhibban? Orang yang suka kepada orang yang belajar. Suka. Baguslah kau belajar. Pak cik bagi duit. Belajar. Jangan buat pergi beli ni top up pula. Buat belajar. Ni suka. Dengar budak ni. Dengar pergi madrasah. Bagi. Ni pak cik ada. Masak bubur sikit. Pergi hantar madrasah. Suka. Bila sukanya tu, Nabi kata apa? Untung. 4 golongan ni untung. Jangan jadi yang kelima. Fatuhlik. Satu pun tak jadi. Dah tak alim. Belajar pun tak nak. Dengar pun tak nak. Suka pun tak. Menyampah lagi. Apa belajar. Kerja. Jangan macam tu. Kerja-kerjalah. Kalau tak boleh belajar, jadi last tadi apa? Muhibban. Kita suka kepada orang yang belajar. Support. Ada dengar majlis ilmu. Ustaz, jumpa berkongsi. Apa nak ni? Apa nak tambah? Apa nak ni? Apa nak tambah? Aja jumpa madrasah. Ustaz, apa nak tambah? Saya tak banyak Ustaz. Ada RM50. Boleh bagi ulu. Ada RM20. Ulu je lah. Macam tu. InsyaAllah tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan adalah zuriat-zuriat kita sebagai orang alim. InsyaAllah mudah-mudahan. Pasal kita suka kepada majlis ilmu. Sebelum tu saya nak war-warkan sebab berkaitan Al-Quran. Bulan puasa ni kita akan buat tadarus seperti biasalah. Tadarus. Tapi tadarus di masjid kita ni tak sama macam tadarus di tempat lain lah. Jadi saya offer kepada tuan-tuan untuk atau jemputlah tuan-tuan untuk masuk tim tadarus masjid kita ni. Pertama saya nak terangkan, yang tak boleh baca pun boleh masuk game tadarus. Yang tak boleh baca, Ustaz saya tak boleh baca langsung, masuk. Tak apa, masuk je. Kita ada buat satu grup untuk khas untuk orang yang tak boleh baca. Macam mana? Nantilah, tunggulah. Masuklah dulu. Kedua, tim yang merangkak baca. Masuk je, bagi tahu saya. PM pun boleh. Seganan PM. Tim ni tak berapa lancar Ustaz. Saya kumpulkanlah 3-4 orang. Kita letakkan seorang yang pandai Quran. Dia train pelan-pelan. Yang lancar lah. Yang lancar kita letak pada geng-geng yang lancar. Dan kita ada juga grup kanak-kanak. Grup kanak-kanak. Pada anak tuan-tuan yang ada anak-anak tu, boleh bawa. Tak ada masalah. Jangan risau tuan-tuan. Kita tak habis pukul 11. Biasa sebelum 10.30 lepas tarawih tu 20 minit, 25 minit kita dah selesai. Dah selesai dah. Tuan-tuan, siapa yang nak masuk tim tadarus, boleh. Kita meriahkan suasana Ramadan kita dengan beraktiviti dan melaksanakan ibadah. Jangan pengap tuan-tuan. Jangan pengap. Balik habis tarawih balik. Buat apa balik? Kalau tidur nak buat tahajud, okey, cun. Kalau balik tengok TV tak cun. Baik duduk masjid, kejap iktikaf. Ni Ramadan. Ramadan ni bulan ibadat. Banyak akan. Kalau bulan-bulan lain kita tak buat, bulan ni kita buat. InsyaAllah. Okay, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh dah, boleh sembahyang sunat duha. Jangan balik dulu, sembahyang sunat duha dulu. Boleh dah boleh.